Untuk mengeluarkan sebanyak 63 bilion ringgit, faham bahawa KWSP perlu membuat penyelarasan, perlu mungkin menjual aset sebagainya. Okay, Assalamualaikum Prof. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi meluangkan masa kita pada petang ini. Jadi pada hari ini sebenarnya kita akan membahaskan atau membincangkan mengenai isu pengeluaran khas KWSP sebanyak 10,000. Dan untuk pengetahuan semua, sekarang ini kita bersama-sama Profesor Madya Dr. Aimizul Hazmi Abdul Rashid, seorang pakar ekonomi ataupun pensyarah daripada Universiti Kuala Lumpur Business School. Apa khabar Prof? Baik, Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Prof, sebelum kita berbincang ataupun masuk dengan soalan-soalan yang panas mengenai KWSP, maybe Prof boleh memperkenalkan diri dahulu, education background dan sebagainya. Ini tahun yang ke-30 tahun. Ke-30 saya bekerja dan masuk tahun ke-8 saya di UniKL lah. Sebelum tu saya di industri dan saya pernah bekerja di pelbagai company, bermula pada Standard Chartered Bank tahun 1992, kemudian ke Mobil Oil, kemudian ke British Petroleum, KUB, Bumi Putra Commerce masa tu, sebelum seperti sekarang ni, Bank Islam, ya. Dan saya pernah membuka perniagaan saya sendiri, konsultansi saya di Jakarta sehingga tahun 2014 dan menyertai UniKL pada tahun 2015. Jadi kalau sebenarnya kalau kita lihat pada media dada-dada akhbar, kita tak asing dengan komen-komen ataupun pandangan daripada Prof sendiri, terutamanya melibatkan isu-isu ekonomi yang semasa. Jadi kali ini kita membahaskan mengenai pengeluaran khas KWSP sebanyak 10,000. Ini merupakan kali keempat kalau ikutkan pencarum ataupun ahli KWSP boleh mengeluarkan wang simpanan mereka. Jadi pada pandangan Prof sendiri, wajar tak sebenarnya inisiatif pengeluaran ini dibenarkan kepada ahli untuk mengeluarkannya secara pukul rata ataupun secara bersasar? Kenapa berlaku pengeluaran, kita kena kaji dulu. Okey, pertama, di mana selepas 2 tahun pandemik COVID-19, ramai sebenarnya yang terjejas. Jadi semasa itu terutamanya mereka yang berniaga dan income dia hari-hari. Dan bukan dia saya peniaga, pekerja pun sama juga. Jadi ramai orang kehilangan kerja dan pendapatan. Mereka mencari apa yang boleh dapat, mungkin sedikit mendapat bantuan kerajaan dan juga mengeluarkan simpanan mana yang ada. Itulah dia, kerajaan mengeluarkan iCitra, iLestari, iSinar yang sebenarnya berjumlah 101 bilion ringgit sehingga 31 Disember 2021. Jadi suasana itu kita tak boleh menyalahkan pihak ni, dia nak mengeluarkan duit, itu duit dia. Kan? Tapi di sebaliknya juga kerajaan melihat kalau dia mengeluarkan duit, berlaku pengurangan dari segi jumlah yang boleh dilaburkan oleh KWSP. Dan ini boleh menyebabkan pengurangan kepada dividen yang akan datang. Jadi di sini kita ada dua konflik lah. Satu, kita nak jaga simpanan hari tua, dan di sini kata duit kami perlukan sekarang. Kami tak boleh menunggu lagi hari tua sebab survival kami sekarang ini. Kalau kita fikir dari segi sudut saya mengeluarkan wang saya, dia sebenarnya tak perlu dihadkan, tak perlu bersasar. Kerana kalau dia perlu keluar, dia keluarkan. Dia tak perlu, tak payahlah keluar. Betul. Kan? Untuk pengeluaran RM10,000 ni, dia akan berjumlah hanya RM63 bilion. Mungkin dia dari segi impact tu kita nampak tak banyak. Dia tak memberi kesan lah, RM63 bilion tu kan. Kerana kalau kita tengok pada KWSP, tabung dia sebanyak 1.06 trilion. Memang banyak. Untuk mengeluarkan sebanyak RM63 bilion dalam tu nanti, masa yang sama, dalam masa yang sama, kita perlu faham bahawa KWSP perlu membuat penyelarasan, perlu mungkin menjual aset sebagainya. Mungkin dari segi impak kepada KWSP secara khususnya, mungkin Prof boleh terangkan, dan impak kepada pencarum secara keseluruhannya. Baik Anis. Kalau kita lihat daripada KWSP sendiri, seperti yang saya katakan, kita apa yang telah dikeluarkan oleh melalui ketiga program 101 bilion, KWSP telah pun bersedia. Apa kesan dia kita nak dapatkan balik 64 bilion itu? Contohnya mungkin dia ada aset-aset dalam Malaysia yang dia terpaksa jual untuk mendapatkan tunai, ataupun menjual aset-aset di luar negara. Penjualan tu satu mungkin mengambil masa,
Kedua, dia mengurangkan dari segi threshold, kita panggil threshold lah, dengan fund manager tu sendiri. Jadi dari segi pulangan tu dia tak boleh kuranglah bargaining power dia. Kan, dan bila pulangan tu dah menurun 1.06, kita tolak lagi 101 bilion, kita tolak lagi 56 bilion untuk pembayaran dividen baru-baru ni, tolak lagi 63 bilion. Jadi kita tak boleh mengharapkanlah dividen untuk tahun 2022 ni sebaik tahun 2021. Yang macam Prof cakap, kita tak boleh dapat amount yang gedebuk, saya boleh katakan, lump sum 63 bilion. So kita lihat KWSP sebenarnya daripada duit simpanan sendiri, diorang melaburkan di luar dan dalam negara. Adakah ini dapat menjejaskan kepada portfolio pelaburan KWSP? Pasti. Itu pasti sebab dia akan merubah, kita panggil dalam pelaburan rebalancing. Rebalancing portfolio ni kita ambil di sini, mungkin dia ada contohnya sekarang dia ada memegang sukuk lah misalnya, dan dia terpaksa melepaskan sukuk itu sekarang walaupun sukuk itu belum mature, belum matang. Jadi dia sudah kehilangan beberapa persen daripada keuntungan tu. Contoh, KWSP ada mengumumkan bahawa untuk dividen yang kita dapat tahun ini, tahun 2021 lah maksud saya, sumbangannya 37% adalah daripada pelaburan yang di luar negara. Jadi menunjukkan betapa banyaknya dia bergantung kepada pelaburan luar negara, ya, dan kurang di pelaburan di Malaysia, dalam Malaysia, terutamanya di Bursa Malaysia. Jadi apa saranan Prof? Adakah Prof okey ataupun pandangan stans Prof sendiri terhadap orang yang ingin mengeluarkan wang KWSP, ataupun lebih baik simpan sahaja? Nasihat saya lah, nasihat saya, kalau tidak perlu, simpanlah untuk hari tua, kerana itu wang kita. Betul. Itu wang kita untuk hari tua kita. Kita perlu tahu, kalau kita letak 5,000 dalam KWSP berdasarkan kepada kumulatif, maknanya kumulatif maknanya setiap tahun katalah kita dapat 5%, 5 ni kan, dia tak ambil keluar. Setiap tahun dia akan berpusing lebih banyak, dia akan kita panggil macam snowball lah. Betul. Dia akan menjadi dalam masa 20 tahun, dia akan menjadi 50,000. Tapi kalau mereka yang betul-betul memerlukan, misalnya untuk perniagaan, misalnya untuk kesinambungan hidup dan sebagainya, ambillah. Tapi kalau boleh nanti bila perniagaan dah maju balik, ganti. Mungkin tak diganti di KWSP, tapi diletakkan mungkin di tabung haji, di ASB dan sebagainya.